Sejak beberapa dekad lalu, Indonesia muncul sebagai salah satu kuasa ekonomi utama dari Asia Tenggara. Dari sebuah negara yang pernah bergelut dengan cabaran ekonomi dan politik, kini Indonesia berdiri sebaris dengan gergasi Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Pada tahun 80-an dan 90-an, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Namun segalanya berubah apabila krisis keuangan Asia melanda pada tahun 1997, menyebabkan negara ini mengalami kejatuhan ekonomi yang mendadak, diiringi gelombang reformasi politik besar-besaran. Tetapi Indonesia bangkit dengan semangat baharu dan kini melakar satu demi satu kejayaan ekonomi yang mengagumkan. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri bagaimana Indonesia berubah daripada sebuah negara membangun kepada calon kuasa ekonomi dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 buah pulau yang terbentang indah antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Dengan keluasan melebihi 1,9 juta kilometer persegi, negara ini bukan sekadar besar, malah subur dan kaya dengan sumber alam. Bayangkan saja, Indonesia memiliki sumber seperti petroleum, gas asli, arang batu, emas, perak, bauksit, tembaga, pendek kata, segala yang dunia perlukan. Kini, Indonesia menduduki tangga ke-16 ekonomi terbesar dunia dan dijangka melonjak ke tangga ke-5 menjelang tahun 2030, satu lonjakan luar biasa. Kadar inflasi kini hanya satu angka, manakala hutang negara terkawal sekitar 29% daripada KDNK. Dalam tempoh 10 tahun lepas, pertumbuhan ekonomi negara ini mencatat purata 5.3% setahun. Angka yang cukup stabil dan memberangsangkan. Bukan hanya Jakarta, malah bandar seperti Medan, Bandung, dan Surabaya turut pesat membangun. Indonesia kini dihuni lebih 240 juta orang, dan angka ini dijangka meningkat kepada 280 juta menjelang 2030. Lebih menarik, sebahagian besar penduduknya adalah golongan muda. Berbeza dengan banyak negara Asia yang kini menghadapi masalah penduduk menua, urbanisasi juga semakin pesat. Pada masa kini, 53% rakyat Indonesia tinggal di kawasan bandar. Menjelang 2030, angka ini bakal mencecah 71%. Bermakna, lebih 50 juta orang akan berpindah ke bandar. Ini akan meningkatkan sumbangan bandar kepada KDNK negara daripada 74% kepada 86%. Dalam 15 tahun akan datang, seramai 1.8 bilion pengguna baharu akan muncul di peringkat global dan 75% daripadanya berasal dari Asia. Permintaan terhadap sumber dan produk akan melonjak dan Indonesia bersedia untuk menjadi pembekal utama. Contohnya, ekspor Indonesia ke China dan India telah meningkat 15 hingga 20%, menandakan peranan Indonesia yang semakin penting dalam perdagangan serantau. Hari ini, lebih 220 juta langganan mudah alih digunakan di Indonesia. Internet bukan lagi kemewahan, ia adalah keperluan dan telah membentuk gaya hidup serta ekonomi digital rakyat. Teknologi menjadikan urusan harian lebih pantas dan efisien. Sistem komunikasi terus ditambah baik dan peluang dalam sektor digital semakin meluas. Pendek kata, Indonesia semakin maju dan bersedia menghadapi revolusi teknologi. Apabila perang dagangan tercetus antara Amerika Syarikat dan China, akibat tarif tinggi dikenakan ke atas barangan ekspor China, banyak syarikat mula mencari alternatif. Indonesia menjadi destinasi baru yang sangat menarik. Kenapa? Tenaga kerja yang ramai, insentif cukai daripada kerajaan, kestabilan politik dan ekonomi, infrastruktur yang semakin canggih. Kini, kerajaan Indonesia membelanjakan 11% daripada KDNK
untuk menaik taraf infrastruktur, dan angka ini dijangka meningkat kepada 20%. Pelabur luar, termasuk dari Eropa, semakin tertarik dengan potensi besar yang ditawarkan Indonesia. Untuk memastikan Indonesia terus berkembang sebagai ekonomi mampan, beberapa faktor utama perlu diberikan perhatian. Peningkatan kelas pertengahan yang mampu menyokong permintaan dan inovasi tempatan pendidikan berkualiti yang akan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Pengurangan kadar kemiskinan yang akan mewujudkan kestabilan sosial dan ekonomi. Ketahanan ekonomi dalaman untuk mengurangkan kesan daripada krisis global. Dengan populasi muda, sumber semula jadi yang melimpah, serta kedudukan strategik di tengah Asia, Indonesia berada di landasan yang tepat untuk menjadi antara kuasa ekonomi dunia menjelang 2030. Jadi itulah perjalanan luar biasa Indonesia, daripada krisis kepada kemajuan. Kalau anda suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bawah Bayu. Sampai jumpa di video seterusnya dengan kisah menarik dari Asia Tenggara dan seluruh dunia.